Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Terima kasih pada saudara pengacara majlis yang saya hormati lagi saya muliakan, yang berhormat Tuan Haji Rosli bin Abdullah. Saya dipahamkan dalam perjalanan menuju ke sini selaku Timbalan Exco Pendidikan Pengajian Tinggi dan Agama merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Kuala Linggi. Yang saya hormati lagi saya doakan kebaikan kesejahteraan jiwa Ustaz Haji Nordin bin Abu Hassan, pengerusi Masjid Al-Hasaniyah Kuala Sungai Baru. Yang saya hormati juga Ustaz Abdullah Rashid bin Syamsul, Imam Dun Kuala Linggi. Seterusnya barisan ahli jawatan kuasa masjid, barisan pegawai syarak masjid. Seterusnya adik-adik anak-anak dari sekolah menengah agama Darul Falah, yang Ustaz doakan semoga kalian semua diberikan umur yang panjang, beroleh ilmu yang berkat, keluasan rezeki, diberikan kebaikan sepanjang hayat. Dan buat semualah penduduk kampung yang hadir pada malam ini, moga-moga didekatkan jodoh bagi yang belum. Oh, amin juga jodoh. Oh, gatai sangat tu. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Syukur kepada Allah malam ini dapat sama-sama kita bertatap muka dan duduk seketika untuk sama-sama kita nak mengenang kembali peristiwa agung yang berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang Islam, iaitulah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berlepas dirilah daripada khilaf dan perbincangan akan ketetapan tarikh sebenar kelahiran baginda Nabi. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang kata 9 Rabiul Awal,
tak apalah, kita ambil jalan keluar daripada perbincangan itu. Yang pasti Nabi telah pun lahir dan Nabi telah banyak berjuang demi kita semua untuk meraih syurga Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya rasa amat bertuah dan tersanjung sekali kerana dapat turut sama walaupun secara tak langsung dalam sambutan 100 tahun Masjid Al-Hasaniyah Kuala Sungai Baru ini. Saya fikir dalam kesempatan tahun ni saja, saya alhamdulillah dengan izin Allah telah pun diberi peluang untuk menjejakkan kaki di banyak buah masjid. Saya kira lebih kurang hampir 20 lah masjid-masjid tertua di Malaysia dan juga di Singapura. Betulan saya ada ceramah di sana minggu lepas dan minggu ni pun ada lagi. Ada setengah-setengah masjid tu yang saya pergi usianya ratusan tahun. Kalau macam di Melaka ni tu, di Tengkera ratus tahun tu usia masjid, bukan usia pengurusi dia, usia masjid. Ratus tahun usia masjid tu. Jadi di kebanyakan di Singapura pun ada 117, 112 tahun, banyak usia yang begitu banyak. Tapi dalam kebanyakan masjid-masjid yang Ustaz pergi tu, satu kesimpulan kalau orang tanya, Ustaz apa yang boleh nak bagi tahu tentang banyak masjid-masjid tua yang Ustaz pergi ni? Kelantan, Kedah, ada yang di Pahang, Melaka, banyak-banyak negeri lah Ustaz dah pergi. Satu kesimpulannya ialah masjid-masjid yang lama-lama ini, ratus-ratus tahun ini, sejuk ah. Sejuk. Walaupun dia binaan orang dulu-dulu, mana nak ada kipas, aircon. Tapi dia ada dia punya dingin yang tersendirilah. Termasuklah Masjid Al-Hasaniyah kita ni pun. Tadi Ustaz belum sempat solat maghrib lagi. Kemudian Ustaz pun singgah solat sekali, buat jamak sekali. Solat dekat ruang luar. Pun sejuk juga. Memang ada pasang kipas. Tapi saya ingat kipas tak ada pun okey. Dia ada sejuknya yang tersendiri. Agaknya binaan orang dulu-dulu kan. Barakah tangan orang menoreh, nelayan. Akhirnya duit itu dia bina untuk rumah Allah. Dengan hati yang bukan orang sekarang tak ikhlas. Orang dulu tu dia punya keikhlasan tu lagi lah. Untuk anak cucu punya keselesaan. Hari ni kita dapat menumpang tuah. Nenek moyang punya binaan. Syukur pada Allah. Sejuk. Tapi ada satu masjid, kalau pihak masjid ini pun berminat nak pergi, bolehlah. Ada satu masjid tu lagi sejuk. Dia dekat Pahang masjid tu. Dia punya sejuk dia luar biasa. Waktu Zuhur, tengah hari panas pun, tetap rasa sejuk. Masjid itu dekat Cameron Highland. Tuan-tuan boleh pergilah buat lawatan ramai-ramai. Belakang masjid itu si ada pokok strawberry pun ada. Biasa belakang masjid kan kubur. Ni strawberry. Tak faham tak apalah. Ya? Jadi, apapun kita ucap tahniah lah ya. Buat pihak Masjid Al-Hasaniyah. Semoga terus makmur, terus maju sebagai pusat mengerat silaturahim kasih sayang umat setempat di sini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita membincangkan tentang satu tajuk atau berkait tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi ini tiada tolok bandingnya. Kalau nak dibincangkan, kalau nak dihuraikan, 7 hari 7 malam pun takkan habis membincangkan tentang kemuliaan, kehebatan, keagungan, kepahlawanan, kepribadian tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hari antara hari takkan semulia hari Jumaat. Banyak Nabi antara Nabi takkan sehebat Nabi Muhammad. Indahnya alam jadi sanjungan seni diukir Maha Pencipta. Selawat salam Nabi junjungan. Rasul terakhir Nabi tercinta. Dia masuk Melaka kena pantun sikit lah. Jadi ingat. Nabi ni kalau nak disebut tentang kebaikan keluhuran peribadinya takkan pernah berpenghujung. Saban tahun kalau kita dengar tentang perkongsian akhlak Nabi, sifat Nabi, baiknya Nabi, kita takkan pernah jemu. Sebab kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Quran yang kita baca selama ini, khatam saban Ramadan, saban tahun pun, takkan pernah habis kita belajar tafsirnya, tadabburnya. Maka begitulah akhlak Nabi. Takkan pernah habis kalau kita belajar. Sebab itu dalam kebanyakan keseluruhan para Nabi, Nabi ini ramai. Jumlah para Nabi ramai. Satu hari Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya Rasulullah, kam wafa'u iddatul anbiya. Ya Rasul, jumlah keseluruhan para nabi itu berapa ramai? Nabi ada berapa ramai semua? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, alfun wa arba'atu wa ashruna alf. 124,000 orang para nabi seluruhnya. Nabi saja ada 124,000. Ada dalam kalangan nabi-nabi itu yang kita pernah dengar nama. Ada nabi-nabi yang kita pun tak pernah dengar nama-nama nabi itu. Nabi Samuel, Nabi Syam'un Al-Ghazi, orang putih panggil Samson. Ada nabi yang dipanggil sebagai Nabi Uzair. Ada nabi namanya Nabi Shis. Bukan yang duk maki orang tu. Sa, huruf sa kat ujung. Shis, huruf sa. Shis. Dia Shis ni nabi antara generasi anak Nabi Adam yang terawal. Nabi Adam, Habil, Qabil, lepas pada tu Shis. Lepas Shis, Nabi Idris dan selepasnya. Jarang-jarang kita dengar. Ada yang menyatakan Nabi Daniel, itu pun nama Nabi juga. Lain-lain lah. Jadi apa pun kita nak sebut, jumlah Nabi begitu ramai. Jumlah para Rasul kurang lebih ada 312 orang. Setengah riwayat kata 314 orang. Daripada 314 atau 312 Rasul, ada 25 Rasul yang kita kenal disebut dalam Quran. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Itu sampai Nabi kita lah. Tak payahlah jadi konsert nasyid pula. Jadi 25 Rasul. Daripada 25 Rasul, ada 5 Rasul elit. Maknanya 5 Rasul yang paling kuat diuji dalam hidup. Siapa tahu nama-nama Nabi, 5 Nabi Ulul Azmi. Apa dia? Nabi Ibrahim. Sebut elok lah dia. Ibrahim. Cepat menakan. Ibrahim lagi. Nabi Musa. Nabi Isa, lagi Nabi Nuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada 5 Rasul Ulul Azmi paling hebat-hebat ini, seorang yang paling champion di antara 5, antara 25, antara 312, 314, antara 124,000. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini memang tak ada tolok banding lah. Kalau bercakap tentang soal luaran rupa paras, lagilah. Ada orang pernah tanya Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, dalam banyak-banyak Nabi, siapa boleh challenge Nabi Musa? Nabi Musa pakai tongkat boleh belah laut. Kata Imam Syafi'i, memang Nabi Musa boleh belah laut pakai tongkat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah bulan pakai jari. Kan? Nabi kita dia belah bulan pakai jari. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat berlakunya kiamat bila bulan itu terbelah. Nabi kita belah bulan pakai jari dari kejauhan. Orang-orang kafir Quraisy keliling cakap, ini semua sihir. Apa David Copperfield? Ini semua sihir, ini wayang semua, tipu ni. Kemudian dia orang cakap, kalau nak tahu ini sihir tak sihir, nanti dulu. Kita tunggu orang daripada musafir balik jauh-jauh, nanti kita tanya. Ada orang balik daripada jauh, dia orang tanya, tadi kau ada nampak apa-apa? Kami nampak daripada jauh, bulan terbelah. Kalau sihir khayali, sihir tipu mata, itu orang yang sekeliling saja yang tertipu. Scam, kena scam ya. Kena scam. Tapi Nabi ni mukjizat, betul-betul bulan tu terbelah. Orang daripada jauh-jauh pun nampak memang betul bulan tu terbelah. Memang hebat. Orang pernah kata, kalau begitu Nabi Musa pernah, dia pukul batu, terpancar air. Keluar air daripada batu. Kan? Masa tu kaum Bani Israel sesat 40 tahun, haus nak minum air. Nabi Musa dia pukul batu tu, terpancar keluar air. Kata Imam Syafi'i, benar. Nabi Musa memang dia pukul batu keluar air. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar air daripada jari Nabi. Jari jemari Nabi keluar air. Bayangkanlah. Nabi pernah satu ketika, para sahabat nak berwuduk, air tak ada. Semua mengadu, ya Rasul, air tak ada. Macam mana nak wuduk macam-macam ni, nak minum, nak apa. Tapi adalah air sikit saja, tak cukup. Ni ratus orang. Akhirnya Nabi celup jari jemari Nabi yang mulia dalam bekas air itu. Kemudian Nabi keluarkan jari jemari Nabi. Terpancarlah air keluar daripada jari Nabi yang mulia. Bukan setakat dia orang dapat minum, ada yang mandi, ada yang berwuduk.
Sampai sahabat kata, ini kalau 1,000 orang pun cukup. Air yang keluar daripada jari Nabi. Ini, jangan main-main. Nabi kita mukjizat luar biasa. Orang cakap Nabi Yusuf alaihi salam handsome. Macam mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi Yusuf itu dah handsome, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam macam. Nabi Yusuf, dia punya handsome luar biasa lah. Pernah disebutkan dalam sirah, Nabi Yusuf ini dia punya handsome-nya itu, orang paling muka pecah rumah pun kalau duduk sebelah Nabi Yusuf, pun akan nampak handsome. Tempias. Handsome tu pergi ke orang sebelah. Contohlah kalau Nabi Yusuf tu ambil gambar, kiri kanan tu yang ni muka pecah rumah, ni tongkang pecah, ni muka rebayam. Semua tu akan nampak handsome. Padahal yang handsome tu seorang tengah tu je. Tapi yang lain-lain pun orang akan cakap, ramainya handsome. Tak. Yang tengah tu je handsome. Hak lain tu tumpang. Iya. Macam saya kan, di sebelah Aaron Aziz. Kadang orang tak boleh reza. Tu payah tu. Menuju faham. Lepas tu, bukan setakat itu, Nabi Yusuf, dia pernah sekali itu kan, dia tampil, dia keluar di hadapan mak datin ni semua, makcik-makcik membawang apa ni. Dia orang kan tengah mengupas buah. Pernah dengar kan sirah tu kan? So masing-masing tengah kupas buah. Keluar je Nabi Yusuf, sampai terdetik dalam hati dia orang cakap, ini bukan orang, ini malaikat ni. Sampai tak sedar, asalnya hiris buah, hiris jari. Hiris jari punya lah tak sedar. Handsome sangat. Kita pun tak payahlah pelik. Kadang kita pun, ayah-ayah kita pun sama juga. Kadang buat kereta, tapi lampu merah, lalu nurse. Lampu tu hijau, setengah jam dah. Tak perasan. Tak payah hiris jari. Saya ingat hiris apa, tak tahu. Terpesona. Aku terpesona. Terpesona. Tengok itu je pun. Laki perempuan laki. Lebih kurang. Ini makcik-makcik semua. Dia tengok Nabi Yusuf semua terhiris jari. Kata Imam Syafi'i, kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Nabi Muhammad ada ketika itu, perempuan-perempuan yang sama tengok Nabi Yusuf, dia orang tengok Nabi Muhammad, jangankan terhiris jari, terhiris hati. Handsome-nya. Dia macam tu. Terhiris hati. Comelnya, mari planet mana ni? Muka flawless 360, tak payah edit. Kita muka kan kena edit semua. Kita kadang ada orang tak sanggup tengok muka sendiri. Aku ni. Ada orang memang distress tengok muka sendiri. Kena edit. Ya, kita malam ini bukanlah nak membanding-banding antara Nabi, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang sangat kita banggakan. Suburnya tanah di tepi jalan, pohonnya redup berbuah lebat. Tinggalan sunnah jadi amalan sepanjang hidup, pedoman hebat. Itulah yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan setakat itu, dalam sejarah juga merakamkan Nabi kita ini adalah manusia yang sangat penyabar, sangat santun dan boleh memaafkan orang. Payahlah nak cari manusia macam ni dalam dunia hari ini. Payah, memang payah sungguh. Bayangkanlah adik-adik, anak-anak muslimin muslimat. Satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya Aisyah isterinya, "Ya Rasulullah, hal ata alaika yaumun kana asyadda min yaumin Uhud?" Ya Rasulullah, suamiku, ada tak dalam kehidupanmu dalam dunia ini pengalamanmu yang jauh lebih dahsyat mengalahkan kedahsyatan hari Uhud? Hari berperangnya ataupun meletusnya perang Uhud. Apa jawab Nabi SAW? Bila Aisyah tanya, "Ya Rasul, dalam dunia ni kalau ikutkan perang Uhud tu yang paling dahsyat dah. Ada tak yang lebih teruk daripada perang Uhud?" Jawab Nabi kita Muhammad SAW, kata Nabi, laqad laqitu min aumil wa kana asyadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Nabi kata, tidak ada hari yang paling dahsyat melainkan dalam hidup aku, iaitulah hari di mana aku dilempar batu,
Aku telah pun seolah-olah disakiti oleh penduduk-penduduk Taif. Bagi adik-adik, tuan-tuan semua yang mengikuti sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi pergi berdakwah ke Taif, ada tak nyawa yang hilang? Ada tak yang gugur mati syahid? Tak ada. Tapi kenapa Nabi kata paling dahsyat dalam sejarah perjuangan dakwah Nabi itu adalah pada hari Taif itu yang lagi dahsyat daripada Uhud. Padahal kalau nak ikutkan, perang Uhud itu jauh lebih dahsyat. Perang Uhud telah pun menyaksikan 70 tentera Islam mati syahid, termasuklah Sayyiduna Hamzah, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan setakat itu, itulah perang di mana Nabi kita telah pun dihampuk oleh musuhnya Utbah bin Abi Waqqas, yang mana dia datang bawa batu bata, Nabi pula pakai macam topi besi, helmet. Dia hampuk kepala Nabi dengan batu yang keras, pecah topi Nabi itu, besi itu tusuk masuk dalam pipi Nabi yang mulia, patah gigi Nabi, jatuh lagi tersembam. Sampaikan ada seorang lelaki dari Yaman, punyalah jauh sangat, tapi dia dengar berita Nabi patah gigi, dia duduk rumah seorang, dia kepak gigi dia. Aku nak rasa macam mana Muhammad rasa, dia patahkan gigi dia. Tak ada apa-apa saja, nak rasa macam mana pedihnya. Berdarah Nabi, pendarahan yang begitu dahsyat dan teruk sekali. Waktu itu kepungan Nabi, maknanya orang bodyguard Nabi semua bertempiaran lari. Nabi seolah-olah tak ada kawalan. Sewena-wena musuh boleh ambil peluang hampuk Nabi, kepala Nabi yang mulia itu berdarah mengalir. Ingat, Islam sampai ke Melaka, sampai ke Malaysia ini bukan hanya dengan ceramah semata-mata, bukan hanya dengan kata-kata saja, tapi dengan peluh, keringat dan darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau ada orang berat betul nak berselawat, susah betul nak dirikan 5 waktu solat, sebagaimana yang Nabi ajar, tak malu. Tak malu kita bagi tahu orang macam ni. Subuh pukul 8 pagi. Lepas tu berdoa, ya Allah syurga, ya Allah syurga. Subuh pukul 8 jadi apa? Biasa pukul 11 pagi. Awal sikit pukul 8 teruk. Sebab itu Nabi kita ini perjuangan sangat dahsyat. Bukan setakat itu. Dahlah Nabi kena dalam keadaan itu. Fatimah, anak anda Nabi, datang menangis-nangis mengubati ayah andanya. Kalau ikutkan perang Uhud tu jauh lebih dahsyat dah. Tapi Nabi kita tidak. Yang lagi dahsyat, Taif. Kalau adik-adik semua, tuan-tuan semua baca dalam sirah, Taif ini apa kaitan dengan hidup Nabi SAW? Rupanya Taif ini bukanlah satu tempat yang asing bagi Nabi kita Muhammad SAW. Taif ini adalah kampung moyang Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan semua pernah dengar kan? Adik-adik pun semua pernah dengar. Nabi kita, turutan nama Nabi kita dan nasab keturunan. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf ada isteri nama Atikah. Atikah tu orang Taif. Atikah tu orang Taif. Jadi Nabi kita, dia pergi ziarah, dia pergi ke mana? Dia pergi ke kampung moyangnya, bukannya kampung orang lain. Ini kalau dalam bahasa Melayu kita sebut sirih pulang ke gagang. Sirih pulang ke gagang. Nabi ini seolah-olah pulang balik berdakwah ke kampung halaman sendiri. Bukannya orang lain. Atikah tu moyang. Ya. Sebab itu Nabi rasa sedih sangat. Yang lempar batu, yang kecam, yang kutuk, yang maki, yang hina itu bukannya orang lain. Itu mengena adik-beradik, anak beranak juga tu, kena pertalian darah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam hidup, saya ingat saat yang paling pedih dalam hidup kita bila kita dibuang keluarga sendiri. Kalau setakat kita kena remove dari grup WhatsApp oleh admin, saya ingat tak apa lagi. Tapi kalau keluarga sendiri buang kita, hina kita, itu paling pedih. Itu paling pedih. Sebab itu Nabi SAW di kala itu, Nabi dengan hati yang penuh berlapang dada, Nabi siap berdoa dan minta pada Allah Ta'ala. Dia kalau ikutkan Nabi ni, doa makbul. Sampai turun malaikat Jibril beserta dengan malaikat penjaga bukit.
dia panggil Malakil Jibal. Malakil Jibal ini dia siap cakap, ya Rasulullah, ada dua akhsabain ini, ada dua bukit besar. Kalau kau nak aku ambil bukit ni, kuampuk aja puak-puak Taif ni. Kau ajar sangat melayan kekasih Allah macam ni. Darah-darah macam ni. Kalau nak kumpuk puak-puak ni. Kalau kita di tempat Nabi yang bukan Nabi ni, boleh. Saya ingat dua tak cukup lah. Lima bukit lah. Itu yang belakang-belakang yang banjaran Titi Wangsa semua angkut semua sekali. Bukit kecil sangat. Kan tak ada semua yang penyek tu. Saya ingat semua kali. Kalau dia blow oyen dia pasti mati semua. Jahat sangat. Kan ada orang macam tu. Dia punya totok teruk benci dengan orang. Tapi tidak. Nabi kita siap cakap lagi. Arju an yakhrujillah min aslabihim. Man ya'budallah wahdahu la yushriku bihi syai'a. Aku sangat berharap dan berdoa pada Allah. Satu hari nanti akan keluar daripada jalur keturunan tulang sulbi puak-puak Taif ini. Mereka keturunan yang beriman pada Allah dan tidak mensyirikkan Allah. Apa yang Nabi hajat dan Nabi doakan itu benar-benar jadi kenyataan. Doa Nabi makbul. Tahun 630 Masihi, datang kaum Bani Saqif, datang jumpa Nabi SAW. Dan akhirnya dia orang pun peluk Islam. Ini hebat. Kesabaran Nabi. Hebat. Bukanlah kita nak membandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Tetapi kalau nak ikut Nabi kita punya sabar, memang champion lah. Kalau ikutkan Nabi Nuh alaihi salam, mungkin tuan-tuan pun rajin baca Quran. Nabi Nuh, masa dia geram dengan umat dia yang kutuk, yang perli, yang sindir, cakap apa orang tengah padang pasir buat kapal. Kalau rumah kau tepi laut macam sini, tak apalah. Ada laut, munasabah kau buat kapal. Padang pasir, kau buat kapal buat apa? Padang pasir ni, kering kontang bukannya ada air, ada apa? Kau buat kapal, besar pula tu kapal, bertingkat-tingkat. Tingkat atas orang, tingkat bawah untuk haiwan ganas-ganas. Bawah tu haiwan kecil-kecil sikit. Kau apa benda kau ini? Ini orang ngaku Nabi kata cerdik sangat macam ni, cerdik. Lah datang banjir besar. Sampai siap Nabi Nuh berdoa. Nabi Nuh kata apa? Wa qala Nuh Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, jangan kau biarkan walau seorang pun kafir hidup atas muka bumi ini. Ini dalam Quran Allah rakamkan surah Nuh ayat 26 sampai 27. Nabi Nuh doa, jangan tinggal seorang pun. Semua kasihan tenggelam semua. Nabi Nuh dia garang sikitlah. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita siap boleh berdoa pada Allah. Satu hari nanti mereka akan dapat hidayah. Satu hari nanti mereka akan dapat petunjukmu. Dia doa pada Allah. Berapa ramai boleh buat perangai seumpama ini. Sebab itu, kita memang sebablah kalau mengenangkan begitu baiknya hati Nabi ini. Tambahan pula, Nabi sampai tahap dihina, dikutuk, dicerca, dipitnah pula tu oleh Abdullah bin Ubay. Siapa dia Abdullah bin Ubay? Ni kalau cari Facebook dia memang tak ada lah. Lama mati dah. Abdullah bin Ubay ni presiden munafik sedunia. Dia ni ketua munafik. Apa benda yang dia tak buat? Nabi buat masjid, dia pun buat masjid. Tapi masjid dia masjid dirar. Masjid untuk pecah belah ke orang. Apa masalah? Masjid dah elok-elok ada 100 tahun lagi. Mayanglah sini. Apa masalah kau? Dah, bukan masalah apa ni, masjid tak cukup, dah tak muat orang. Dah. Masjid selesa elok, dia pergi buat masjid lain saja nak pecah jemaah. Ada. Munafik memang macam tu. Dia tak boleh tengok orang hidup berkasih sayang. Dia tak boleh tengok ni duduk-duduk baik-baik ni semua. Tak ada. Dia mesti nak pecah belah kan. Cari isu, nak provoke, nak bagi kita bergaduh sesama sendiri. Itulah munafik nama dia. Dia siap boleh hasut kepada dua kampung supaya jangan join perang Uhud. Dia boleh hasut, dia doktrin dua kampung cancel, U-turn daripada ikut perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup dengan itu, dia tuduh Nabi ini sebagai pemecah belah. Dia macam-macam lah dia turun. Tak cukup dengan itu, dia tengok Nabi steady, dia pergi kacau bini. Dia kacau isteri Nabi. Dia kata Aisyah buat benda tak senonoh dengan laki-laki lain, dengan sahabat yang lain. Itu kan kisatul ifki kan. Tuan-tuan, satu hari takdir Allah, Abdullah bin Ubay ni meninggal dunia. Tuan-tuan bayangkanlah, orang hidup menyakitkan hati, cari pasal dengan kita. Hari dia meninggal dunia, apa perasaan kita? Saya ingat kenduri pisang standar. Padan, elok. Hidup menyusah ke orang.
Tapi tidak berlaku kepada Nabi. Hari Abdullah bin Ubay meninggal dunia, anak dia juga nama Abdullah datang jumpa Nabi. Anak dia sahabat. Baik itu kita, kalau menyampah dengan orang, jangan menyampah sekeluarga. Kadang yang buruk bangai mungkin bapak dia, mungkin anak dia. Jangan sampai kucing dia pun kita meluat. Kau dah kenapa? Saya tahu lah, saya meluat dia. Dia bila kucing dia pun saya menyampah. Kau dah, totok sangat. Elak kan? Hidup zaman bila ni? Abdullah bin Ubay, hari dia meninggal dunia, anak dia Abdullah, sahabat Nabi. Dia datang jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasul, ayah saya meninggal. Ada tak mana-mana jubahmu, Ya Rasul? Nak buat kain kapan ayah?" Ada tak? Tuan-tuan agak-agak Nabi bagi tak? Tu sebab Nabi kan? Kalau bukan Nabi tu, saya tak tahulah jawapan dia apa. Elok. Oh, jubah bagai. Ni judul nama tiba. Tak jubah. Tahu pula mati. Ingat tak tahu nak mati? Covid kena sampai 4 kali, stage 4. Ventilator lepas tu pernafasan. Lepas tu tak bagi pernafasan tu, dia mati kan? Sebab itulah tak layak jadi Nabi kan? Nabi anak dia kata, "Ya Rasulullah, ada tak pakaianmu Ya Rasul? Nak buat kain tutup ayah, kain kapan, boleh tak?" Nabi ambil jubah Nabi bagi. Nabi ni dia penyayang. Pada musuh, pada orang sahabat, semua dia sayang semua. Islam tak akan sampai kepada kita dengan dendam. Islam tak akan sampai pada kita kalau Nabi itu jenis orang yang jenis menyimpan dalam dan tak selesai-selesai. Tidak. Sebab itulah kita sangat kagum. Itulah Nabi. Sampaikan dalam perjalanan Nabi nak pergi semayangkan jenazah Abdullah bin Ubay, turun ayat Quran, Allah tegur Nabi. Nabi kan nak minta ampun pada Allah untuk si munafik itu. Allah Ta'ala sebut, kalau engkau minta ampun untuk si munafik itu 70 kali pun, Allah takkan ampun si munafik itu. Allah takkan ampun dia. Kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, Allah Ta'ala dah sebut, Allah takkan ampunkan si munafik itu. Jomlah balik." Apa Nabi kata? Kalau Allah tak ampunkan dia 70 kali, aku akan minta ampun pada Allah untuk dia lebih 70 kali. Oh, Nabi ni penyayang lain macam. Kalau ikut orang tu dah mati dah. Tak ada apa dah. Tak ada kepentingan pun. Nak bawa proposal ke, nak bawa apa pun, nak minta peruntukan. Tak ada apa. Dah meninggal dah. Tapi Nabi ni dia punya sayang sampai akhirat tu. Orang-orang sekarang dia kata til jannah. Til jannah. Sayang sampai syurga. Berapa ramai di kalangan kita boleh buat macam tu. Baik tu ingat, hidup bermasyarakat dalam kampung kita, berbaik-baik sesama kita. Hari ni kita semayangkan jenazah orang. Esok lusa kita tak tahu jenazah kita siapalah sudi nak semayangkan. Saya pernah ingat lagi dulu masa kecil-kecil. Saya kecil dulu nak ada satu jenazah, kemudian lama lah tunggu. Kenapa tak mayang jenazah lagi ni kan? Takkan nak tunggu macam Jumaat pula kan? Tunggu ramai dulu. Tunggu. Datanglah van sekolah tahfiz sampai anak yatim sampai. Mana-mana ada orang ni. Rupa-rupanya demi untuk nak meramaikan jemaah untuk semayangkan jenazah tu, rupanya saya terdetik dalam hati lah, patutlah Nabi sebut, mana-mana jenazah, kalau dia meninggal dunia, disembahyangkan oleh 100 orang, jenazah itu berhak dapat syafaat Nabi SAW. Tapi nak dapat 100 orang payah. Kalau engkau hidup jenis suka cari pasal dengan orang, hidup memporak-perandakan hidup orang, suka memfitnah orang, suka sangat cari pasal dengan orang, dalam grup WhatsApp duk provoke orang, provoke sana sini, kemudian hidup mulut tak erti jaga, majlis orang tak pernah pergi, engkau punya majlis sibuk nak orang datang, lepas tu engkau mati, harap orang datang semayang. Ini masalah. Sebab itu ingat, kita hidup bukannya lama. Entah esok lusa, ada orang, saya sedih tu kadang, ada orang meninggal dunia, anak sendiri pun tak mampu nak semayang kan. Kesian masa. Kalau anak dia tu darjah 1, 2, tak apalah. Ini menengah dah, besar dah. Semayangkan jenazah ayah pun tak mampu. Tapi saya pesanlah mana-mana imam pun, kalau anak dia tak boleh, tak payahlah paksa sampai kesudah. Sian budak tu. Ada satu kes tu orang, imam tu suruh, ni anak Abdul ni ayah ni anak Abdul. Budak tu Parkinson budak tu. Jangan.
Tapi ya betul, dia tolak juga. Memang budak tu pun dia tahu jugalah sembahyang jenazah tu. Tapi masalahnya takbir 4 kali, lepas tu rukuk. Habis sembahyang dia orang tanya, "Dik, jenazah mana ada rukuk?" Dia kata, "Ni ayah saya hormat dengan dia." Kau dah kenapa? Lain kali tak boleh. Imam pun kena tengok juga. Budak-budak ni kan dia bukan tahu pun. Siang malam tengok TikTok bukan tahu sembahyang pun. Ada. Sebab itu ingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terlalu baik dan sangat baik terhadap kita, umatnya dan seluruh alam sekalipun. Tetapi ingat, walaupun Nabi ini seorang manusia yang sangat mulia, sangat baik hati, sedikit pun tidak menyebabkan Nabi itu menjadi manusia yang sombong. Pernah dalam satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, kata Nabi, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aksaru min sab'ina marrah." Kata Nabi, demi Allah, aku ini minta ampun kepada Allah dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Itu. Dalam riwayat yang lain, Nabi kata, aku ni istighfar minta ampun pada Allah sampai 100 kali. Yang minta ampun pada Allah ini orang yang terpelihara dari dosa. Yang minta ampun pada Allah ini adalah orang yang telah pun dijamin syurga. Tapi Nabi tetap juga bangun malam untuk solat sujud pada Allah dan juga minta ampun kepadanya. Nabi ni tawaduk. Hari ini masalah kita adalah berapa ramai manusia yang baru saja dapat kelebihan-kelebihan tertentu dan lupa diri. Dan tak ingat asal usul lagi dah. Dan jadi orang tak berpijak di bumi sebenar dah ada, jadi sombong. Dalam istilah agama kita sebut orang macam ini ujub, dipanggil. Kita sebut ujub. Apa makna ujub? Ujub ini kalau kita bahasa Melayu ajaib lah, ajaib. Habis ujub ni apa? Orang yang berasa ajaib dengan diri dia sendiri. Melayu kata angkat bakul. Macam tu. Ada orang memang macam tu. Duduk depan cermin seorang-seorang. Ish, patutlah ramai tengok aku. Handsome rupanya. Ish. Macam tu dia buat seorang-seorang. Handsomenya ya Allah. Lepas tu kadang kalau dia pegang mikrofon, dia nyanyi seorang-seorang. Malam masih muda. Asal kau duduk nak buat apa? Sedapnya suara aku. Perasan seorang. Padahal sedap sikit dari kata. Dia ada orang memang macam tu. Dia berasa dia sedap, dia berasa dia handsome, dia ujub. Dia syok sendiri orang panggil. SS. Bukan sahibu samaha, syok sendiri. Ada. Dalam satu hadis Nabi SAW pernah menyebutkan al-halaku fil isnain al-qanutu wal ujbu. Nabi kata dua perangai ini siapa buat hancur hidup dia. Apa dua perangai itu? Pertama, putus asa dari pengampunan Allah. Ada orang macam ni. Macam dulu Ustaz pernah dalam satu program dakwah, kalau di Kuala Lumpur tu adalah lorong-lorong gelap-gelap kan. Sebenarnya bukannya apa, seronok kita berpengalaman tengok. Pasal kita ni kan ustaz-ustaz ni, dunia kita kan masjid, umrah, i'tikaf. Sembang orang pun ana enta insya-Allah tabarakallah insya-Allah. Jarang jumpa bro gua lu jarang jumpa macam tu. Jadi tapi saya pernah jumpa ada seorang budak muda tu. Habis ceramah nak pergi kereta. Assalamualaikum Ustaz. Dengan seluar pendek, baju koyak. Lu Ustaz? Lu Ustaz? Saya pun Ustaz, gua minat gila lu. Peluk. Dengan ketiak macam bulu penyapu semua ada. Saya pun tak apalah, dia pun salam tu pak tangan pok. Wangi macam gegat pun ada. Wangi. Padahal atar dia kata gegat. Lepas tu dia Ustaz lu gua kan macam gua kan. Gua ni macam mana? Dia duk lu gua. Saya tak tahu nak reply apa. Macam saya dengan kami ustaz-ustaz jabat agama ke apa. Kita tahu ana enta masya-Allah subhanallah barakallah. Allah. Ada
Ada setengah orang tu dia pun nak lagak ustaz juga. Tapi terbalik. Ana enta ana tu saya, enta tu awak. Anta ingat, ana kena ikut anta. Ana. Sudah kan aku betul dia kata aku ni Arab Yaman ke Arab Morocco, mana punya Arab ni? Abu Jahal tak cakap macam ni. Masa pergi ke lorong tu dik, ustaz ingat lagi lah dulu lama dekat lorong-lorong adalah tak payah sebut kan, pergi Google Map cari pula, tak payahlah dik baca buku lah, buku pun tak boleh baca, kerja sekolah tak boleh buat, sibuk cari lorong. Dekat lorong-lorong tu adik-adik semua, maaf lah saya sebut adik, pasal banyak adik ni yang pernah jadi adik pun ada kat belakang tu, no? Nenek-nenek adik pun ada. Duduk belakang tu okey ke? Gelak-gelak tu nyamuk masuk kain biasanya. Nah, hati-hati nah, biasa nyamuk jantan kak, hati-hati. No? Takut dia teropong je lah apa yang patut kan. Jadi jadinya masa dekat lorong tu dik, apa tu, macam-macam jenis orang, hak geng-geng, hak isap dadah pun ada. Lalu brother, lalu dia Allah jalan macam lipas kena spray macam tu kan. Itu kan. Lepas tu ada pula geng-geng yang laki ke perempuan ke laki, kita pun tak tahu kan, pasal bila dia cakap kita lembut, abang, bang. Sebab itu salah satu tempat yang sebenarnya haram kita jawab bang di kawasan itulah. Tak boleh jawab bang situ. Bukan bang azan. Abang. Oh jangan. Kau jawab ya. Ya memang welcome to neraka. Oh jangan. Ya habis. Berapa? Nang kupang ada. Hak tua-tua tu kan. Ada. Rambut karat tu ada. Rambut karat, dia punya celoreng muka tu ada. Macam-macam. Masa penguat kuasa datang, tapi dia orang tu walaupun macam tu, macam kami gelarkan puak-puak itu, dia orang ni bukannya manusia biasa macam kita, cuma mungkin kurang pendedahan, kurang yalah. Jadi akhirnya jadilah golongan itu kami gelarkan jentayu, jantan tapi ayu. Ada. Jadi dia orang ni bila mari penguat kuasa agama, habis berselerak lari. Rasa-rasa siapa yang lari paling laju? Puak-puak tu orang. Tadi kan abang. Mari penguat kuasa, yo, jantan keluar. Biji alkom bersenyum, memang lari. Geng-geng budak dadah ni, apa ni, tangkap dia memang reda dah lama. Dia dah reda okey dia ingat tangkap tu macam seronok kan. Tapi dalam banyak-banyak dia orang ni dik, ustaz berjumpa, ada seorang tu kadang dia orang punya bahasa sembang macam ni tau. Adik-adik yang tak pernah pergi, dengarlah cerita orang yang pernah pergi. Dia orang cerita, dia orang kata, kami ni ustaz, macam ada seorang tu dia dah tua lah, dah berumur sangat, dengan macam-macam rambut kembang apa macam-macam kan. Dia kata macam makcik ni jahat kata. Kali tak akhir semayang tu pun subuh. Kali tak akhir semayang main subuh. Subuh tu pun masa darjah 6 dulu Bapak kena rogo dengan bapak tiri. Lepas tu hidup sampai macam sekarang tak ingat dah ambil semayang macam mana. Basuh kaki ke muka dulu tak ingat. Sampai satu tahap dia kata apa? Entahlah ustaz, rasanya makcik ni Tuhan tak ampun dah. Memang Tuhan tak ampun dah jenis makcik ni. Macam tu. Dia ada orang sampai tahap dia rasa macam tu. Hidup bergelumang dengan penuh dosa, sampai tahap dia rasa dia berputus asa dari rahmat Allah. Dia kata Tuhan tak ampun dah. Lepas tu kita nak berpesan, selagi nyawa masih ada, Allah bagi peluang hidup, peluang untuk bertaubat masih ada. Selagi Allah tak jemput nyawa kita dengan malaikat maut, peluang bertaubat masih ada. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat-ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap Lain sekali, saya nak dengar yang belakang pula. Kita lawan geng-geng adik-adik depan lawan dengan ibu-ibu belakang. Okey, sekarang ni kita lawan hak depan dulu kan. Ngala akhirat cepat ucap
Okey, belakang. Cepat ucap. Allah. Ini bunyi Walkman bateri habis. Astagfirullah. Tak apa. Itu tanda-tanda husnul khatimah, ya. Tanda mati yang baik. Mati yang baik pula. InsyaAllah. Nantilah, bukan malam ni. Nanti dulu, jangan meninggal lagi dengar ceramah lu. Yang kedua, kata Nabi, orang yang hidupnya akan musnah hancur adalah orang yang ujub. Apa makna ujub? Berasa best, berasa hebat. Sebab itu ditengokkan macam manalah Nabi SAW. Nabi ini hidup penuh dengan kemuliaan, kehebatan semua, tapi Nabi masih lagi tawaduk. Ada manusia sombong, ujub. Kata para ulama, ada beberapa sebab punca manusia boleh jadi ujub. Dengar baik-baik. Pertama sekali, kata ulama, ada manusia boleh jadi ujub, berasa best, berasa hebat, berasa dialah hero, sebagai macam-macam lagi. Pertama sekali kerana dia ini manusia yang tenggelam dalam pujian. Orang yang senantiasa siang malam, kiri kanan depan belakang dipuji. Orang-orang yang banyak sangat dipuji ni pun berisiko untuk jadi ujub, sombong, takabur, sum'ah, riak dan yang sama waktu dengannya. Macam orang sewaktu pula tu. Memang. Baik tu Ustaz secara peribadi lebih gemar kalau kadang-kadang tu kita kan dekat media sosial ke apa kan. Ni macam live Facebook ke apa ni, YouTube ke apa ni kan. Ini kalau dekat ruangan komen ni mesti ni. Terbaik Ustaz, terbaik Ustaz, terbaik. Oh, padu, mantap Pak Abu, mantap. Oh, padu, bunuh lagi Ustaz, hantam lagi Ustaz. Tu. Jadi, dia kalau dapat pujian sangat pun payah. Sebab itu saya lebih suka kalau kami ni ustaz-ustaz penceramah ni baik kena tegur, kena betulkan pun lagi bagus. Tapi itulah yang menyebabkan sekarang ni ramai orang tak minat jadi penceramah sebenarnya. Ramai orang kata baik jadi penyanyi. Penceramah ni payah sebenarnya dik. Terpulanglah nak jadi kita. Penceramah ni payah. Pasal penceramah ini tak macam penyanyi. Penyanyi, dia ulang lagu sama sejak daripada album pertama sampai ke hari ni. Orang akan tetap suka. Penceramah cuba ulang modal sama. Dia akan cakap sama macam YouTube. Benda tu ulang. Lawak recycle. Engkau tengok P.Ramlee berpuluh ratus kali kau tak pernah cakap P.Ramlee macam tu pun. Penceramah kau cakap ulang modal tu. Itu je ayat dia. Itu je modal dia. Kau nak modal apa lagi? Quran, hadis. Itu je lah nak ulang cerita lain. Pergi ambil kitab lain pula. Kan? Ada orang macam tu. Payah. Dia ustaz ni orang tak minat sangat. Jadi penyanyi, jadi artis orang suka. Kalau sok khabar, siap ada sisipan lagi. Kalau hari hujung minggu, hari Ahad ke apa kan, siap cerita pasal kehidupan dia lagi. Beli peti ais baru. Satu Malaysia tahu beli peti ais baru. Yang macam-macam. Kami ustaz-ustaz kena saman dek polis pun tak tahu pun. Ya kami. Jadi, sebab tu, tapi tak apa dek. Sekurang-kurang kalau hidup banyak kesusahan, dia banyak ingat Tuhan. Tenggelam dalam puji-pujian, payah. Macam kami ni ustaz-ustaz. Jadi ustaz-ustaz ni, Allahu Akbar. Penceramah nak-nak pula masuk TV pula. Lagilah. Ada sekali dulu ustaz ceramah di mana Jadi penceramah orang kenal ni senang Alhamdulillah. Mudah dakwah sikit. Berbanding kalau tak dikenali tu bukanlah tak ni. Dia panjang lah ceritanya. Nak engagement, nak repo, apa panjang. Tapi kalau orang dah kenal ni senang. Ustaz ceramah di mana masa tu? Di Pahang. Singgah berhenti satu toilet. Berhenti-berhenti nak masuk toilet. Senak perut. Makan macam-macam. Penceramah kan? Kambing, biryani, kambing apa. Malam ni apa? Dia kurang lebih. Tanya je. Kan Melaka asam pedas laku kan? Takkan mahu lupa asam pedas lagi kan? Okay. Jadi saya pun saya tak minta. Tapi kalau ada saya makan. Kan? Jadi sampai dekat tandas masjid tu. Orang habis semayang asar. Jadi macam bertembung, berselisih. Saya nak pergi toilet, dia orang keluar masjid. Jam. Saya keluar, ada seorang tu, saya nak pergi tandas. Ustaz, Allah Ustaz. Dia punya seronok. Dia buat dah. Allah Ustaz. Saya kata, saya pokok. Allah Ustaz, saya kata, kau terabur sini, siapa nak mana? Saya pun tak ada siapa, maaf lah. Jadi jangan cakap kami sombong, kami senang perut. Masuk tandas. Masa saya dalam tandas, tak payah tanya lah buat apa, takkan belajar tajwid.
Jadi masa dalam tandas tu, tengah membuang-membuang tu, ada urusan lah. Dalam hati saya, tobat dia tu balik dah, takkanlah tunggu. Sebab macam-macam letupan tu, pompa Hiroshima, Nagasaki semua dah. Selesai tu, lega. Keluar-keluar, dia tunggu. Ustaz, saya tunggu. Aduh, tunggu pula dah, aduh. Dalam hati saya memang dia dengar, confirm dia dengar. Habis dia viral habis. Dia kata, Ustaz, sebenarnya saya ni masa tengok Ustaz bersiaran dekat TV3 Al-Kuliah pukul 6 petang hari Jumaat tu, saya berdoa pada Allah. Saya teringin jumpa Ustaz. Ustaz ni bagus, penyampaian Ustaz. Dia buat dah ujub nanti. Nak apa dah? Okey. Jadi Ustaz, saya berdoa pada Allah. Akhirnya Allah makbulkan doa saya Ustaz. Allah temukan saya dengan Ustaz depan jamban. Biasa kan jumpa Ustaz kan Mekah depan Kaabah. Jumpa saya depan jamban. Lepas tu dia selfie pula tu, Ustaz Prak belakang tandas lelaki. Kau ni tak ada tempat paling senonoh dalam dunia kau nak ambil. Tapi betul dik. Baik itu hidup tak payahlah sibuk sangat nakkan pujian. Ada satu hadis, dengar baik-baik dik ya. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah saya ni ceramah sampai berapa ni? Boleh berhenti dah. Okey. Sikit lagi insya-Allah. Pukul 11 saya berhenti. Okey. Ada satu depan paling menyesal. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berpesan. Ni khususlah, ni ramai adik-adik ni saya berpesan khususlah. Yang nenek-nenek pun dengar jugalah. Nabi pernah berpesan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah yaumal qiyamah, yakni rihaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa menuntut ilmu, sepatutnya ilmu itu dituntut kerana Allah. Tapi dia tuntut ilmu bukan kerana Allah, maka balasan dia apa? Dia tak layak untuk mencium bau syurga. Bau syurga pun tak dapat, masuk apatah lagi mimpi. Ingat, jadi adik-adik belajar agama, kelak nanti ada yang jadi mufti, ulama, pendakwa, teknokrat, ulama hebat, rujukan masyarakat, panduan umat, amin. Pemimpin-pemimpin hebat, kebanggaan ayahanda, ibunda, kampung, semua ini. Ingatlah adik, belajar mesti kerana Allah. Kalau belajar kerana dunia, maka Nabi sebut siap-siap, syurga engkau tak layak mencium harumannya. Dia sebenarnya belajar ilmu agama ni tak sama dengan belajar ilmu-ilmu lain. Sebab orang belajar ilmu agama ini, risiko dia banyak. Risiko banyak. Adik-adik nanti ada berpendidikan agama, Al-Quran, hadis di dalam dada. Tiba-tiba satu hari nanti mari orang korporat, mari orang businessman, dia tanya, Ustaz ni apa hukum? Oh ini haram ni, ini haram, dosa, Tuhan larang ni, neraka masuk. Oh. Memang haram? Haram. Boleh. Memang tak boleh nak edit sikit ke, adjust ke? No, edit, ini haram. Tak ada apalah Ustaz, saya ingat kalau hukum dia halal, saya nak bagi 30% dari keuntungan, margin kita semua untuk Ustaz lah, tapi dah. Ustaz kata haram. Oh, sebenarnya ada khilaf. Ulama ada berbeza pendapat ya. Sebenarnya kalau darurat halal. Tiba halal pula dah. Baik itu kalau jumpa ustaz macam tu dengan biawak, hempuk ustaz tu dulu sebelum biawak patutnya. Apa benda jadi agamawan tu, kata agamawan, penunggang agama macam tu. Adik ingat, mesti amanah dengan ilmu. Jangan khianat terhadap agama. Yang haram-haram, yang halal-halal, cakap itu je. Oh jangan. Tapi itulah risiko belajar agama memang banyak. Apa lagi risiko belajar agama? Menjadi tumpuan masyarakat, menjadi idaman ibu-ibu kampung. Memang di zaman anak-anak muda entah apa-apa, sekarang ni yang jantan naik motor macam Superman apa, macam tak ada masa depan. Kelihatannya yang kopiah-kopiah putih, yang bersongkok-songkok,
Yang duduk-duduk ni nampak macam mulut tu banyak berzikir ni. Zikir kan? Ke makan kacang? Macam lebih kurang je. Subhanallah. Lambat ni Ustaz, lambat habis lagi. Lebih kurang apa? Inilah harapan ni. Ini yang harapannya. Baik tu hati-hati dek. Belajar agama ni dugaan banyak. Macam ustaz sekalipun dulu tak pernah sangka nak jadi macam ni. Tak pernah sangka. Ujian berat. Tambah-tambah pula kalau pergi ceramah adik. Ini yang ustaz nampak ni yang laki-laki ni. Kalau ada yang banat, ada yang perempuan-perempuan. Dan perempuan tu semua perempuan. Atau yang datang tu pula kolej jururawat pula. Dia punya tanduk, ekor semua keluar. Bimbang. Mau taknya tengah kita ceramah, dalam ramai-ramai tu ada pula seorang perempuan bila tengok macam ni. Dia tengok kita gaya buat suami tu yang payah tu. Pelik pasal ustaz masa tu ceramah tajuk azab kubur. Apa yang kau seronok sangat dengan kubur tu kak Ini memang tanda-tanda husnul khatimah ni dapat. Payah. Lepas tu pula kadang baru masuk dewan, ustaz tak follow back pun. Kan follow Instagram, TikTok kan, dia follow kita, kita tak follow back dia. Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Tak ada hari, tak ada pasal nak follow kau. Panjang cerita. Itu fitnah dek, payah. Kadang kita habis-habis ceramah, mari ustaz, saya rasa hidup saya macam dah tak ada arah panduan lah ustaz. Boleh tak ustaz bimbing saya ke jalan yang lurus? Boleh. Jalan yang mana? Payah dek, payah. Baik tu memakai kopiah atas kepala siang malam belajar agama. Ini bukan sekadar pemakaian, tapi ini amanah dari Allah dan agama dek. Ingat. Tapi sekali-sekala ustaz fikir kita yang berpakaian jubah ke berpakaian orang agama ni bagus juga kadang. Kata Imam Syafi'i, engkau kalau berpakaian jubah, berpakaian orang-orang agama, engkau akan tidak tergamak untuk nak buat benda-benda yang tak senonoh. Betul? Pakai jubah kopiah atas kepala nak pergi urut tapak kaki amoy. Segan. Walaupun kopiah tu boleh lipat sebenarnya, tapi dia ada segan lah pakaian tu. Macam ustaz sendiri pun kan, kadang kita dengan jubah macam ni, kopiah apa, pergilah kenduri kahwin. Kenduri kahwin. Kadang kenduri kahwin tu pasal kadang dia nak meraih orang, nak bagi taklah sunyi sangat. Lagu macam-macam, Pop Ye, SGB, Ahmad Jaid. Selamat tinggal pujaan di tepi pantai yang indah. Macam-macam. Bila ustaz sampai, tuan rumah tu noja masjid. Dia nampak ustaz tu daripada jauh kelang kabut, dia suruh DJ tu tukar lagu. Ustaz. Dia malu lah kan ustaz dengar lagu entah apa-apa. Kan dia bahan dalam ceramah. Pening aku tuan rumah. Jadi dia bagi tahu DJ tukar lagu. DJ pula kelang kabut. Apa ni? Orang dah susun track. Sabar lagu pengantin tak keluar lagi. Suruh tukar apa pula? Ustaz tu lagu lain lah. Ustaz okey, pop dia buka. Pergi haji, artinya menuju Allah. Kau ingat ni kursus perdana? Itu haji ni orang kahwin. Okey, betul. Bila Israel mati. Itu macam lelaki lain. Kelang kabut. Jadi ustaz ni bagus juga kan berpakaian macam ni. Orang jadi segan. Dan macam-macam lagi. Yang kedua, kata ulama, manusia itu mudah sangat untuk jatuh jadi ujub apabila dia mendapat kekuasaan. Baik itu kita doakan buat para pemimpin-pemimpin yang dipilih pada hari ini agar dapat menerajui kampung kita, penduduk kita, wilayah kita, negeri dan negara kita ke arah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, kata ulama, manusia mudah sangat jatuh jadi ujub apabila dia teringin sangat jadi terkenal. Ada dalam kitab disebut sebagai hubbus syuhrah. Apa makna hubbus syuhrah? Keteringinan untuk menjadi terkenal. Sebab itu dibuat kajian pada hari ini, ya, tuan-tuan, ibu ayah semua kena tahu. Ada orang buat kajian, anak-anak generasi pada hari ini, mereka akan lebih cenderung, mereka akan lebih mudah
lorong hati mereka pada mana-mana individu yang mempunyai ramai follower. Maknanya semakin ramai pengikut follower seseorang itu, cakapnya, apa yang dia ungkapkan akan lebih cepat dipercayai berbanding follower tak ramai. Oh, itu zaman dia, saya pun tak pernah sangka akan jadi macam tu. Macam kawan saya kan, dia cikgu sekolah. Lepas tu dijemputlah seorang ustaz main ceramah. Anak-anak murid tanya, ustaz ni yang datang nak ceramah dengan kami ni siapa? Alah, ustaz tu. Jadi sebutlah nama ustaz tu. Anak-anak murid semua buka handphone, Instagram dengan TikTok. Ustaz tu punya TikTok lah, buka. Loh, 300 je follower. Tak ramai pun, mesti tak best ceramah dia. Oh, best tak best, bagus tak bagus, ilmu bagus, ilmu tinggi rendah ke apa, bergantung follower. Sekarang ini, para penipu pun, pengikut dia 1 juta tau. Dia menipu siang malam. Pernah ustaz tanya ada satu orang tu, "Dik, kau tahu tak, dia ni menipu siang malam." Dia memanglah menipu ustaz, tapi dia banyak duit. Oh, bahaya dik. Sebab itu, dia sebut sebagai hari ni, kalau dalam bahasa Dewan Bahasa sebut, demam keterkenalan. Keteringinan untuk menjadi tersohor, terkenal itu. Dia akan rasa rendah diri kalau dia tak ramai pengikut, follower itu. Tak payah cakap orang lain lah, kita pun sama setengahnya. Duduk ramai-ramai macam ni, ambil gambar. Prak. Sedang mendengar ceramah. Tak habis-habis lagi. Katanya habis pukul 11. Doakan dia. Cinta Rasul. # sayang Nabi. Majlis 100 tahun. Dia pun simpan handphone dia. Tak lama lepas tu dia tengok balik handphone. Gambar tadi. Nak tengok berapa like. Tak ada berapa like. Gambar cantik kot. Gambar cantik ya. Tak ada like. Tak. Okey lah. Simpan tu. Lagi sejam dia tengok lagi. Seorang like. Siapa ni? Loh, mak aku. Mak aku yang like. Jadi, dia pun like juga. Mak dia NU. Dia sendiri like. Demam keterkenalan. Nakkan semua orang tahu apa dia buat. Sampai ada orang saya tengok, agaknya dia tak ada konten kot. Tak tahu nak buat apa. Dia ambil air sirap limau. Air sirap limau, dia letak dalam gambar air sirap limau. Letak. Tak ada cakap apa-apa. Salam maulud Nabi ke apa. Tak ada sirap limau. Dan ada yang komen. Sedapnya. Leh lanja tak? Kat ni. Seleruk. SLRRP. Apa benda ni? Kau cakap kau menjarut ke apa ni? SLRPPP. Oh, sedut. Bunyi sedut pun kau komen. Kau dah tak ada kerja dik. Oh ya Allah, dunia kiamat dajjal nak mari dah. Kau boleh komen. Seleruk. Baik tu adik-adik, tolonglah. Ingat, media sosial ni satu alam yang kita pun sama-sama kena jaga akhlak dan adab. Setengah tu kadang, dia nak berurusan dengan ustaz, nak tanya soal jawab. Biar tahu jangan keliru. Nak tanya soalan. Tapi kau punya bahasa dek, ya Allah. Akum. Semelekum stik. Pekeber. Budak ni lelah ke apa ni? Ustaz sowang ketu. Sowang. Sian kau tua-tua pun pelat. Macam-macam. Ada hari tu macam-macam lah. Jadi adik, kita berada pada satu zaman, walaupun secanggih mana sekalipun, akhlak kita yang telah ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu janganlah ditinggalkan. Walaupun ulama menyebutkan bahawa demam keterkenalan itu pun menjadi salah satu kenapa ramai orang sibuk sangat nak jadi famous, nak jadi ini, itu sebabnya. Sebab itu dalam kalangan para alim ulama memang ada setengahnya dia sampai tahap dia ajar diri, kalau boleh jangan sampai diri itu ujuk belagak sombong ilmu banyak, jangan. Pernah direkodkan dalam sejarah,
Ada seorang ulama namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari siapa tak kenal? Periwayat hadis yang terkenal. Imam Bukhari dalam satu siri ceramah dia, kuliah dia, dia habis-habis mengajar habis ceramah, dia pergi tandas, pergi toilet. Masa dia pergi toilet tu, lama pula dia pergi toilet. Sampai orang lain semua cari Imam Bukhari pergi mana. Rupa-rupanya Imam Bukhari dekat toilet tahu dia buat apa? Dia sental, dia cuci lantai. Sampai orang cakap, Tuan Syekh, tak payahlah ini masjid cleaner, ada orang tukang membersih pun ada, takkanlah Tuan Syekh belum cuci lantainya. Tahu Imam Bukhari jawab apa? Dia kata, tadi masa saya mengajar, tadi ramai orang suka, ramai orang minat dengan saya lah, teruja lah apa. Jadi saya takut saya sombong. Jadi saya cuci lantai untuk cuci hati. Tu Imam Bukhari. Dia bimbang. Dia takut dia terjatuh, terjebak, jadi sombong sama ujub. Tapi tu Imam Bukhari lah. Saya janganlah buat macam tu pula. Kan nanti saya ustaz, dia bagi kayu mop, siap baldi, air siap, sabun dengan Ajax sekali. Ni ustaz boleh sentak. Tu dah berlumut belakang tu ustaz, dah 100 tahun kan. Dia kena tolong ustaz. Janganlah macam tu. Ni cara masing-masing. Kalau ada seorang ulama lagi ada. Namanya Syekh. Ada seorang ulama lain namanya Syekh Ayub As-Sikhtiyani. Dia seorang ulama yang hebat. Syekh Ayub As-Sikhtiyani rahimahullah. Dia satu orang ulama yang sangat ilmu, banyak, zuhud, merendah diri. Sampai satu tahap, dia kalau dia jalan dengan pembantu dia, dia nampak ramai orang macam ni, dan dia cari jalan belakang. Dia tak nak menempuh ramai orang. Pasal apa? Dia bimbang nanti kalau menempuh ramai orang, nanti orang, Ustaz Syekh nak mengambil dengan benda tak, saya minta doa, minta doa. Air penawar anak-anak SPM, anak-anak temuduga, Ustaz tolong anak-anak saya kena ni history, ada doa kalau keluar jin. Banyak sangat, nanti lupa diri. Tu dia ajak pembantu dia pergi jauh sikit tu. Ada orang sampai tahap macam tu, dia bimbang, dia ni terlalu diagung-agungkan sangat sampai tahap itu. Sebab itu saya berdoa, kita dan semua yang ada ini, moga-moga Allah pelihara hati kita, jadi orang yang tawaduk. Adik-adik yang duduk depan ustaz ni pun kelak jadi orang yang hebat, insan mulia, disegani, dihormati. Mak ayahnya pun bangga dengan adanya adik macam semua yang ada di depan ustaz ini. Pasal nak dapat perangai orang tawaduk ni bukan senang. Ulama yang sama, Syekh Ayub As-Sikhtiyani juga, kadang-kadang kalau dia bangun semayang malam, tahajud, dia bangun semayang tengah malam. Ini hebat. Ada orang tengah hari pun tak bangun semayang. Ni tengah malam. Dia bangun semayang tengah malam, tahajud, sampai pukul 4 pagi, dia tidur balik. Agak masuk saja dekat waktu subuh, baru dia bangun dan semayang subuh. Apa sebab dia buat macam tu? Kenapa dia tak direct saja daripada tahajud, qiyam mulai semua tu, sambunglah subuh? Kenapa dia tidur sekejap, baru dia bangun semayang subuh? Sebab dia kalau boleh, dia tak nak orang tahu yang dia semayang tahajud malam tadi. Dia tak nak orang tahu. Ada orang memang macam tu lah. Ada orang kita tak tanya pun dia bagi tahu. Nampak muka penat, letih kak, kenapa kak? Itulah semalam tahajud 20 rakaat. Dan penat sikit tu. Kau orang tak tanya, orang beritahu lah. Ada. Atau ada setengah orang kadang-kadang rumah sendiri tak pernah pun bangun semayang tahajud. Balik rumah mak mentua, dandan bangun tu. Oh dandan, pukul 3 pagi. Menantu lelaki tu, semayang tahajud. Sebelum semayang lagi dah berjampi dah. Solid. Oh kita kan macam tu, sebelum semayang banyak sangat jampinya. Subhanallah. Mak mentua nak pergi toilet, kencing mana? Malam-malam dia kencing. Lalu tepi bilik nampak menantu dia Allah. Mak mentua kata, ini bagus betul menantu. Akhir zaman payah betul nak dapat macam ni. Allah bertuahnya dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Habis semayang pula, ya Allah, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Mak mentua dia kata, bagusnya. Tiba datang isteri. Kenapa mak? Taklah lagi engkau. Mak rasa betul-betul dapat menantu macam ni. Oh, abang tu semayang isyak. Dia biasa mak dia semayang isyak. Lagi 5 minit nak subuh. Ni Kerawang. Pukul 3 ni Kerawang. Manalah kau jumpa lagi engkau ni? Bus stop. Oh, bus stop. Betul lah. Sebab itu ingat. Nak jaga hati ni bukan mudah. Ikutlah macam Nabi SAW.
insya-Allah hidup kita dunia akhirat beroleh berkat. Cukup sekadar ini saja dulu sembang-sembang kita pada malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran pada malam ini dan semua yang ada. Semoga kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti insya-Allah. Namun sebelum berakhir, marilah sama-sama kita menadah tangan berdoa pada Allah. Moga-moga kita akan beroleh berkat dan rahmat di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa ibu ayah kami ya Allah. Kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah buat seluruh ahli qaryah Masjid Al-Hasaniyah Kuala Sungai Baru ini diberikan kesihatan tubuh badan, diberikan umur yang panjang, diberikan kelancaran dalam rezeki, dikurniakan anak cucu keturunan soleh solehah. Ya Allah, rahmatilah hidup para penyumbang-penyumbang, orang-orang yang suka bersedekah. Kurniakanlah mereka kasih sayangmu, perlindungan dari sebarang kemudaratan dalam hidup mereka ya Allah. Ya Zal Jalal wal Ikram, jadikanlah Masjid Al-Hasaniyah yang menyambut sambutan 100 tahun ini akan terus diimarahkan, akan terus menjadi tumpuan masyarakat sebagai tempat untuk kami membina iman dan ketakwaan di samping mengeratkan kasih sayang sesama kami ya Allah. Ya Zal Jalal wal Ikram, rahmatilah para pemimpin kami, khususnya pada Yang Berhormat Tuan Haji Rosli bin Abdullah, agar beliau diberikan hidayah dan taufik untuk memimpin kami ke jalan redha-Mu ya Allah. Kurniakanlah kecerdikan, kepintaran minda dan ketulusan hati buat anak-anak pelajar-pelajar yang ada dalam majlis ini ya Allah, agar mereka mempunyai masa depan yang cerah, dapat membimbing umat dan seluruh ahli qaryah kampung ini ke jalan redha-Mu ya Allah. Ya Zal Jalal wal Ikram, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Terima kasih. Sebelum berakhir, saya nak saya nak buka, bukan soal jawab. Saya yang soal, tuan-tuan yang jawab. Siapa dapat jawab betul, nanti boleh ambil hadiah di belakang sana tu, dekat sahabat saya tu nanti. Tapi syarat dia kena angkat tangan jawab dulu. Jawab pula kena betul. Tak betul tak dapat hadiah. Dia kena jawab betul dulu baru dapat hadiah. Baik lelaki, baik perempuan, tak kisah siapa. Soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Sila sebutkan keseluruhan nabi-nabi Allah itu berapa ramai jumlahnya. Adik belakang sekali. Silakan adik. Sila. Berapa adik? Berapa ramai jumlah penduduk kampung ni? Pasti berubah soalan pula ya. Seluruh nabi-nabi, silap penduduk kampung pula. Ada mikrofon. Banyak mic rupanya. Okey. Nama. Nama Muhammad Anik. Muhammad Anik bin Rashid. Alhamdulillah. Semua sekali ada 124,000. 124,000. Juri awam betul ke 124,000? Betul? Cik dandan kau jangan buat nanya tadi wali semua dengar. Kau sakit hati tak dapat? Okey. Okey adik, tahniah adik. Nanti boleh ambil hadiah daripada sahabat ustaz yang duduk. Nanti ustaz beritahu lah kat belakang tu, ujung kali tu. Tahniah atas jawapannya tadi. Soalan yang kedua. Sila sebutkan nama penuh penceramah malam ni. Senang sangat. Tak boleh. Ramai follower ni. Tak boleh. Okey. Sila sebutkan nama 5 orang Nabi Ulul Azmi. Saya ingat nak bagi yang perempuan pula kot. Ibu-ibu ada nak jawab? Tak sempat menulis lah ustaz. Tak ingatnya. Tak sompek lah. Ada sempat menulis apa kak? Sempat kak? Hadiah besar kak? Hadiah besar.
Ya. Okey, silakan. Puan. Okey. Ada mic. Ada mic. Sila. Okey. Okey, silakan. 5 nabi-nabi ulul azmi. Terlebih dahululah nama, boleh kenalkan diri nama. Nama saya Khadijah. Ya, Khadijah. Nama mak saya tu Khadijah. Alhamdulillah, wanita hebat ni, insya-Allah. Tapi jangan riak lah ya. Okey. Apa tu? 5 nabi ulul azmi. Siapa namanya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Isa, Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW. Nabi Ilyas kot. Bukan. Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi juri awam betul ke? Okey, tahniah ya. Tahniah pada yang menjawab. Jadi, begitulah. Jadi, kalau siapa-siapa yang berminat, sahabat saya, Encik Nik tu, yang pakai songkok hitam tu, handsome sikit dari saya. Saya handsome banyak lah. Dia tu. Boleh angkat tangan, Encik Nik. Angkat tangan. Itu dia. Jadi, nanti ambil hadiah kat dia lah. Jangan semua. Yang jawab 2 orang, ambil hadiah semua. 2 orang jawab tadi. Yang lain-lain siapa minat, Ustaz ada bawa buku malam ni ya. Buku tu buku isi ceramah Ustaz lah yang dibukukan. Macam-macam tajuk. Ada salah satunya 20 sen ke syurga, ada lagi dah. 20 sen ke syurga. Habis dah. Tapi tu tajuk je lah, bukan harga. Dan juga minyak kasturi kijang pun ada. Kalau siapa minat boleh tengok lah. Dan apa lagi tengoklah kat situ. InsyaAllah. Jadi apa pun Ustaz ucap terima kasih banyak atas kesudian semua yang hadir. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita dan kita mendapat syafaat Nabi di hari akhirat kelak. InsyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.